الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Ya, hari ni kita tak baca selawat Anwar. Kita baca selawat Badar. Ini nama dia selawat Badar nah. Bagi menyambut bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa Kak Ida ada bagi pinjam. Yang tu pinjam tu. Dia tulis di bawah kan, sila kembalikan selepas guna. Ini maknanya. Jangan ambil bawa balik, okey? Jangan kata-kata nak tulis nama. Okey. Kita bangun lah. Kita berdiri boleh kan?
Bangkitlah Sat, tongkatlah dengan tangan. Okey, sahabat-sahabat di alam maya boleh ikut lah. Yang tak ada tu share lah. Dia tak susah, dia ayat yang selalu. Selawat ni dia tak lari ke mana, no? Kongsi-kongsi. Ada lebih lagi, Alka. Siapa lagi yang dapat? Pasien-pasien belakang. Ada lagi. Banyak lagi kat Ina. Yang tak, ni. Kita buat rentak ni. Sallallahu ala Muhammad. Okey? Test. Okey, ya. 1, 2, mula. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد التحرير سطوري أحمد الذي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Benar? Benar hamba. Dulu. Okey, rentak yang kita bawa tadi rentak seronok tau lah. Rentak tanda orang seronok sambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak Lia kata dia penat. Baik. Kita baca nasak keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ni 2 Rabiul Awal tau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai, hilang penat dah tu.
Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fikrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Murrah ibni Firin ibni Malik sekali lagi. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin-makin baik dah, no? Makin-makin baik. InsyaAllah, lepas tahun ni, saya tengok ketah dah. Lepas tahun. Okey. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini 2 Rabiul Awal. 2 Rabiul Awal. InsyaAllah kita akan sambut Maulidur Rasul. Nanti Isnin minggu depan. Tapi kita punya ukhuwah muslimah. Untuk ukhuwah muslimah saya nak berbincanglah bersama-sama. Nak pilih hari kuliah ke atau nak pilih hari cuti? Nak berbincanglah sama-sama. Sekali lagi saya nanti tak keputusan saya ikut suka saya lah. Harapkan mungkin kita tak dibenarkan. Mungkin kita tak dibenarkan buat. Pasal, biasalah. Bid'ah membid'ah. Kalau nak berharapkan, kena pusing kampung ni. Okey. Cadangan Kak Ina. Cantik juga tu. Kita pusing buat kat Dewan tu. Setuju tak? Tapi jangan jauh-jauh lah. Kesian Kak Maktuk. Saya pun Maktuk juga dah. Adakah dia akan menimbulkan fitnah? Dahlah rasa-rasanya. Adakah molek dah? Molek dah.
kita kan orang perempuan bila nak berjalan ke kampung, orang lelaki akan tengok kita berjalan berarakkan. No, saya rasa macam tak berapa nak. Nanti di viral pula, kan? Okay. Saya tak takut pada mulut orang, saya takut pada hukum Allah. Saya kata, boleh tak kalau kita orang perempuan, kita nak berarakkan berjalan sambil berselawat. Kalau dalam kampung ni orang perempuan semua, okey lah tu, nah. Tapi kalau kata di Dewan ni, hari apa Kak Ina? Kami juga. Kami minggu depan. Baik. Boleh, setuju ke? Setuju ke? Setuju insyaAllah, nah. InsyaAllah setuju, nah. Macam tak apa nak mengaku je. Buat selawat. Sambut Maulidur Rasul. Nah, kita sambut Rasul. Okey, baik. Setiap majlis tu ada makan Kak Ina. Ustazah ni suka makan. Ya? Jadi, kita buat kenduri Maulidur Rasul. Kemudian kita kutip ke atau nak suruh mereka bawa potluck seorang sikit. Kalau suruh bawa seorang sikit, Kak Lia kata pening kepala. Yang macam-macam. Okey, kalau macam tu kalau kita bagi duit, kalau kita bagi duit, ikut seikhlas hati banyak mana nak bagi. Nak bagi dekat Kak Ina boleh ke? Makan bagi orang lain handle. Siapa boleh itulah handle? Siapa boleh tolong? Kalau saya handle, saya tak boleh main tani lah kalau. Cari orang catering. Mana Kak Leha dah, Kak Leha? Kak Leha pagi ni tak main ke Kak Leha? Tu dia. Macam mana Kak Leha? Punya pendapat? Kok boleh tanya. Macam mana Kak Leha? Kok boleh tanya bos? Bukan nak paket, kita hidang. Tak apa kita tanya Kak Leha dulu. Kalau Kak Leha tak boleh, tak apa kita cari. Kita carilah mamak-mamak manakah. Ya, baik. Alhamdulillah. Matuk bagi cadangan dah tu. No? Tak ada kita masak. InsyaAllah. Okey. Ni, siapa punya ni kan? Ambillah kereta dia sat lagi. Kereta ke motor. Rasa kunci motor. Ya, mari. Ada kat meja kat apa ni? Tolong pastiin tak kat dia, Kak Ina? Tak payah kata tadi lah. Okey dah, kata sepakat dah dicapai. InsyaAllah kita buat di Dewan belakang ni. Minggu depan siapa yang berpeluang. Apa perlunya menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam? Kita kan, kalau orang lupa birthday kita pun kita sedih kan? Amboi, lepas sampai tak ingat lah. Kan orang dalam rumah kita, kalau tak ingat lah, korang-korangnya bagi ucapan, apatah lagi ke kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentu itulah yang kita nanti-nantikan. Baik, kita sambung pengajian kitab 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Okey, ada yang nak kita tak? Ada lagi satu. Tu ya. Main ambil kat Ju. Apa dia? Minggu depan? Okey. Kalau siapa yang nak minggu depan, harga dia 27. Untuk minggu depan harga 27. Hari ni last 16. Hari ni last 16. Lambat naik harga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita sambung kitab 10 sahabat dijamin syurga, muka surat 51, tajuk kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muka surat 51. Tajuk besar kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar wafat pada 23 Ogos 634 Hijrah Masihi. Okey, bagi
Nah ni beg Kak Ina kata kutip buat jamuan. Subuh bila? Kupang dua. Nah. Kupang kita bagi makan lagi cakap kupang. Abu Bakar wafat pada 23 Ogos 634 Masihi di Madinah, iaitu 2 tahun selepas menjadi khalifah. Ada dua pendapat mengenai sebab kematian Abu Bakar. Ada yang mengatakan disebabkan keracunan dan ada pula yang mengatakan Abu Bakar meninggal dunia secara biasa. Sebelum kewafatannya, Abu Bakar menggesa masyarakat menerima Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang baru. Abu Bakar dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terletak di Madinah. Baik, ringkasan daripada perjuangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifatullah, khalifah yang pertama selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok telah pun kita bicarakan tentang jasa-jasa dan pengorbanan yang telah pun beliau lakukan, di antaranya memerangi puak-puak murtad. Yang kedua, memerangi golongan yang tidak mahu membayar zakat. Dan yang ketiga, memerangi nabi palsu. Di antara yang dihantar oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi ketua perang untuk memerangi nabi palsu, golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat, iaitu Panglima Khalid bin Al-Walid. Hinggalah sampai kepada selepas 8 bulan Saidina Abu Bakar As-Siddiq memerintah bumi Madinah dan bumi Hijaz amnya, maka terhapuslah ketiga-tiga golongan tersebut dengan gugurnya, terbunuhnya Musailamah bin Kazab di tangan Saidina Khalid bin Al-Walid. Nah, jadi selepas daripada itu Islam menempa kejayaan. Kejayaan demi kejayaan yang ditempa oleh tentera Muslim, yang mana kebanyakannya peperangan diketuai oleh Khalid Al-Walid yang digelar dengan panggilan Saifullah, pedang Allah. Sampailah kepada saat-saat hampir kewafatan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, kita ada satu lagi negara yang kita tak tolong bebaskan daripada cengkaman Rom. Rom kan daripada zaman Rasulullah. Dulu dah Rasulullah nak memerangi. Kemarin kita cerita pasal perang Tabuk, tak jadi perang. Nah, kemudian mai zaman Abu Bakar As-Siddiq, didapati tentera Rom menguasai negara Syam. Nah, negara Syam tu tempat orang-orang Muslim daripada bumi Hijaz, yakni Mekah dan Madinah, pergi berdagang. Biasanya tentera Rom ni akan merampas keuntungan yang didapati. Nah, harta benda akan dirampas, wanita-wanita dan anak-anak akan ditindas. Begitu juga orang tua yang akan dibuat oleh tentera Rom. Jadi Abu Bakar kata, aku tak senang duduk selagi negara Syam belum lagi dibebaskan daripada cengkaman Rom. Aku tak boleh duduk, dia kata. Nah, aku tak senang duduk. Dengan keadaan ni, maka dia kata, mau tak kalau kita pergi bebaskan wilayah Syam? Mau tak? Dia ajak seluruh sahabat-sahabat yang kita kata menjadi sayap kanan Saidina Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah, di antaranya Saidina Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali karamallahu wajhah, Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan beberapa orang di antara panglima-panglima perang yang dia panggil berbincang, bermusyawarah bersama-sama macam mana kita nak bebas tak Syam ni. Nah, Syria hari ni. Nak bebas tak Syam ni daripada cengkaman Rom. Jadi kata sepakat telah pun diperolehi. Dia kata kita bergabung tenaga semua, kita pergi. Bergabung.
Semua sahabat-sahabat yang hebat ni, kita bayangkan di antara yang terhebat Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua panglima-panglima Allah dan Rasul. Dan dalam musyawarah ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak jemput seorang. Khalid bin Al-Walid. Dia panggil 10 orang ahli syura, tapi dia tak panggil Khalid Al-Walid. Sebab dia nak lantik Khalid Al-Walid jadi ketua perang. Jadi dia tak payah ada dalam musyawarah ni. Kalau dia ada, dia bangkang. Sebab dia malu kat Sayyidina Umar. Dia malu dekat Sayyidina Ali. Dia tu lagi hebat. Jadi dia akan tolak bai'ah ataupun perlantikan sebagai ketua perang. Mereka ni zaman Rasulullah dulu, kalau siapa yang dilantik menjadi ketua perang, orang tu paling hebat sekali. Jadi bagi Sayyidina Khalid Al-Walid, dia rasa tak layaklah dia nak memimpin sahabat-sahabat yang berdampingan sentiasa dengan Rasulullah. Kerana dia ni tahun ke-8 Hijrah baru masuk Islam. Berbanding dengan sahabat-sahabat yang bersusah payah daripada awal. Jadi dia akan tolak. Dan apabila termeterai perjanjian Hudaibiyah, selepas daripada tu baru dia masuk Islam. Lambat. Lambat. Bila kenapa dia dipilih menjadi ketua perang? Ni nak pergi berperang dengan tentera Rum. Yang ketika tu tentera Rum yang menguasai wilayah Syam ni ada 100,000 yang ditempatkan di situ. Kemudian bila mana kata Sayyidina Abu Bakar, selayaknya kita lantik Khalid bin Al-Walid. Panggil dia mai. Panggil lah Khalid Al-Walid datang menghadap. Bila Abu Bakar bagi mandat sebagai ketua panglima, ketua perang, dia tunduk sambil menangis. Dia kata, aku tak layak untuk memimpin. Memang perkataan tu dah diduga oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid Al-Walid, dia kata, kami sepakat melantik kamu. Cuma aku nak pesan satu ya, wahai Khalid. Kerana sesungguhnya, kejayaan demi kejayaan telah pun engkau miliki. Bawa balik mai kemenangan daripada pihak Islam. Harta ghanimah banyak. Bumi Madinah dah menjadi mewah. Mewah. Banyak harta rampasan dibahagi-bahagikan kepada tentera-tentera. Sahabat-sahabat dah senang. Taklah sesusah masa Rasulullah dulu. Dah makin mewah. Yang bayar zakat. Kemudian yang dapat harta rampasan. Tak berhenti setiap sesi yang dia pergi berperang. Dia bawa balik dengan harta ghanimah. Harta rampasan perang. Jadi dia kata kepada Khalid Al-Walid, aku nak pesan satu je dekat hang. Saya cakap bahasa kita lah bagi mudah faham. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan sampai engkau taksub pada diri sendiri. Kerana kehebatan memimpin satu-satu kumpulan tentera, jangan sampai engkau taksub ataupun bangga pada diri kamu sendiri. Kalau itu terjadi, binasa. Binasa sebab apa? Bukan binasa di dunia. Binasa di akhirat. Badan dah luka parah. Selalu kelak pergi berperang. Tapi pahala di sisi Allah tak ada kerana ada rasa takabur. Jadi dia pesan antara pertemuan yang agak terakhir. Ini perang terakhir yang dia utuskan. Dan lepas tu dia tanya siapa sahabat-sahabat yang nak ikut. Semua nak ikut. Memandangkan tentera Rum yang bermukim di Syam ada 100,000. Kumpul. Himpun dapat banyak mana? Dapat 40,000 tentera muslimin. Dia kata tak apa. Dipanggil penduduk-penduduk yang berada di Yaman. Suruh bersatu dengan kita. Untuk kita sama-sama memerangi tentera Rum. Dia ramai. Kita baru ada 40,000. Kita ya pula di Yaman. Yaman hantar bantuan. Yaman hantar bantuan. Kemudian, masuklah ke negeri Syam untuk nak tawan baik-baik. Tapi, waktu nak pergi ni, dia hantar pergi sampai ke sempadan Madinah. Dia berjalan kaki dengan membawa tongkat dia. Dilihatnya dia batuk,
keluar darah. Ha? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia mengalami sakit dalam perut. Di antara kesakitan sebab musabak dia pernah makan daging beracun bersama dengan Rasulullah semasa dijemput oleh seorang perempuan Yahudi yang nak bunuh Rasulullah, yang bubuh racun di dalam daging kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah pun punya telan. Kemudian diberi penawar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pendapat, dia ada dua pendapat. Nah, pendapat yang kedua mengatakan dia memang sakit tua. Pendapat yang pertama mengatakan kesan daripada dia makan racun tu, dia selalu muntah darah. Nah, antara sebab musabab lah, nah, Allah lah yang memberi bekas di atas tiap-tiap sesuatu. Kita berpeganglah dengan tu. Nah. Dan bila dalam perjalanan tu, dia ditemani oleh Aisyah. Kan Aisyah dah 2 tahun menjadi balu Nabi SAW. Kita panggil apa? Sirih pulang ke ganggang. Dia duduk dengan ayah dia lah. Nah, dia anak pun tak ada, siapa pun tak ada. Dia duduk dengan ayah dia lah. Dan ketika ni, waktu ayah dia muntah, batuk muntah darah tu, dia cukup dengan kain ridak yang ada di atas bahu tu, dia cekup mulut dia macam tu. Nah, Aisyah nampak kesan darah tu tembus dekat kain. Lepas tu dia buat syarat dekat Aisyah, jangan riuh. Sat lagi tentera hak duk berjalan pi dengar. Dia hantar ni sebab dia nak bagi semangat kepada tentera-tentera muslimin yang nak pergi berperang tu. Kemudian dia berhenti bila dengar dia batuk yang teruk, dia berhenti. Sayyidina Umar Al-Khattab kali ke belakang. Macam tak berapa nak berjalan pi. Lepas tu dia berdiri tegak, tak tunjuk kata dia sakit. Tentera muslimin bila dah tengok Sayyidina Umar Al-Khattab ni kalih belakang, semua pakat kalih. Kalih dengan badan-badan menghadap kepada Khalifah Unggul ni. Menghadap dengan dia, okey, dia kesat mulut dia sampai tak ada kesat. Dia berkhutbah, antara khutbah terakhir yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, aku nak pesan, dia kata, apabila kalian bertemu dengan musuh kalian, ni orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin, dia kata, maka ajaklah mereka masuk dalam agama Islam. Itu tujuan kita. Kalau pergi berperang bukan kita semata-mata nak bunuh, tapi dia kata ajaklah mereka memeluk Islam. Jikalau mereka masuk Islam, jangan kamu perangi mereka, jangan kamu sakiti mereka, bebaskan mereka. Kalau kata mereka tak mau masuk Islam, dia kata, katakan kepada mereka, bayar jizyah, bayar cukai kepala. Dan patuh taat pada undang-undang Islam yang bakal kami laksanakan. Kalau dia ikut, tak mau masuk Islam, tapi mau bayar jizyah, bayar cukai kepala, patuh dan taat kepada undang-undang Islam, lepaskan mereka, jangan musuhi mereka, jangan sakiti mereka, tetapi santunilah mereka seperti mana saudara Islam. Kata Sayyidina Umar, kalau tak mau juga, bayar masuk Islam tak mau, bayar jizyah tak mau, patuh kepada undang-undang Islam pun tak mau, barulah mohonlah kekuatan daripada Allah Ta'ala, perangilah mereka. Tu dia. Yang ketiga, tiga-tiga tu dia tak mau buat. Masuk yang keempat, minta dulu keizinan daripada Allah, minta kekuatan daripada Allah Ta'ala, perangilah mereka sampai mereka bersyahadat. Dan dia kata, tinggikanlah kalimah Allah di muka bumi Syam. Kesian dia kata, sesungguhnya bumi Syam itu pernah menerima kehadiran Nabi SAW berdagang di sana. Dan apabila sahabat-sahabat kalih balik muka, menghadap ke arah tempat untuk yang mereka tuju, dia kata satu lagi dia kata.
Jangan sesekali kamu membunuh wanita-wanita, orang tua dan kanak-kanak. Jangan sesekali. Nah, kerana sesungguhnya kaum ni tak berdaya. Golongan ni golongan yang tidak berdaya. Dan jangan sesekali kamu menebang pohon-pohon yang sedang berbuah. Kerana sesungguhnya selepas perang, mungkin mereka ada harapan pada pohon yang sedang berbuah. Jangan kamu tebang. Seandainya pok-pok musyrikin ini ada di dalam rumah ibadah, ini kuil-kuil mereka. Jangan kamu serang dalam kuil tu. Jangan kamu bunuh orang yang berada di dalam rumah ibadah. Benda ni bila terima pesanan daripada dia, habis tu pergi berperang apa? Bawa sampai 50,000 orang, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu tak boleh, kan? Sebab dia kata Islam bukan bersifat nak perang, nak pergi bunuh orang. Kita nak cari perdamaian. Tetapi selepas diberi beberapa pilihan, digariskan beberapa syarat, barulah kita serang. Barulah kita serang. Jadi keadaan ini difahami sebab dia memerintah dengan cara perintah Nabi SAW. Maka katanya, aku tiada daya, tiada upaya untuk mengikut jejak kalian. Aku tak upaya lah. Maka aku terpaksa balik. Bila balik, tak lama selepas tu, dapat khabar berita daripada tentera-tentera yang dikirim, diketuai oleh Khalid Al-Walid. Menang. Masya Allah. Menang. Cuma dia pernah masuk Rom saja. Bawa balik mai kemenangan. Harta rampasan ghanimah. Banyak bawa balik mai. Abu Bakar As-Siddiq menangis semahu-mahunya melihat harta yang banyak. Kita tengok kertas seronok. Pemimpin ni, bila dia tengok kertas dia menangis. Dia kata, aku rasa aku dah hampir sampai ke penghujung usia. Aku bimbang. Aku akan ditanya berkenaan dengan harta ni. Aku takut. Dia kata, bahagikan mengikut tingkatan. Macam pangkat lah. Dibahagikanlah harta ghanimah. Bila nak bagi dekat dia, dia tak mahu. Tak boleh, dia kata. Aku tak boleh menerima. Aku tak pergi perang pun. Dia rasa macam, dia khalifah duduk saja. Tak buat kerja, macam mana boleh terima. Cukuplah dia kata. Dengan apa yang ada pada aku dah lebih mencukupi. Kemudian, dia ingat peristiwa kewafatan baginda SAW. Baginda tak sempat buat wasiat. Siapa yang akan jadi khalifah selepas Rasulullah. Tapi dia nak buat wasiat. Dia nak tulis wasiat. Sebelum dia tulis wasiat tu, dia panggil Saidina Osman bin Affan. Dia panggil Saidina Osman. Dia kata, wahai Osman, aku rasa aku dah tak lama dah ni. Aku dah tak lama dah. Aku akan dijemput pulang, dia kata. Kerana sakit aku semakin melarat. Jadi dia kata, pada pemikiran aku nak lantik Umar menjadi khalifah selepas aku wafat. Setuju tak? Apa pendapat kamu? Dia tak tanya setuju lagi, apa pendapat kamu? Kata Sayyidina Osman bin Affan, engkau lebih mengenali Abu Bakar, engkau lebih mengenali Umar daripada aku kenal. Kalau itu yang terbaik buatmu, maka terbaiklah buat aku. Baik, dia panggil Sayyidina Ali. Dia tanya Sayyidina Ali, aku bercadang untuk melantik Umar menjadi khalifah selepas wafatnya aku. Apa pandanganmu? Kata Sayyidina Ali, engkau lebih tahu kebaikan Umar dan kelayakan dia. Maka aku serahkan. Baik buatmu, baik buatku. Kemudian, dia panggil pula Usama bin Zaid di antara ketua perang. Usama bin Zaid ni di antara ketua perang yang selalu bersama dengan Umar. Aku bercadang, dia kata. Nak melantik Umar sebagai khalifah. Apa pendapatmu? Baik, dia kata. Umar memang mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin yang hebat. Panggil pula seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Dia di antara 10 sahabat yang dia surga ni.
Bila panggil Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah agak goyang sikit. Ha? Kata Talha bin Ubaidillah, kita ketahui wahai Khalifah, Umar keras, tegas, garang. Sementara engkau lembut, penyantun, bersopan santun, berbudi pekerti halus. Aku bimbang. Bila hang mati nanti, kata Talha bin Ubaidillah, bila hang mati nanti, bila Abu Bakar mati nanti, Allah akan tanya kepadamu, wahai Khalifah selepas Rasulullah, macam mana hang sanggup tinggal jawatan hang bagi dekat orang yang punya kerah macam Umar tu? Ni Talha bin Ubaidillah buat dialog antara Abu Bakar dengan Allah. Bila Allah Ta'ala tanya nanti kat hang, pasal apa hang sanggup tinggal jawatan hang bagi dekat Umar yang punya kerah, yang punya cengeng, yang punya tegas. Hang sanggup tinggal rakyat hang dekat depa, dekat Umar. Baik. Apa jawab Abu Bakar? Hang ni ugut aku kot. Dia panggil Talha bin Ubaidillah tanya pendapat. Talha bin Ubaidillah bagi pendapat lah. Sebab dia tak apa setuju dengan Sayyidina Umar yang keras. Tegas. Dia dipanggil Al-Faruq. Al-Faruq. Dia kira kalau tahu kata munafik, bunuh terus. Saya cakap banyak. Dengan orang munafik, dia tak boleh sembang banyak. Dia macam-macam bagi dalil. Bunuh terus. Lepas tu bila masalah tak boleh selesai, pun bagi kat Umar. Potong kepala terus. Dia senang je dia. Jadi, Talha bin Ubaidillah ni, dia tak berkenan macam tu. Dia nak macam Abu Bakar. Yang lebih banyak toleransi dia, sembang dia. Dia suka. Jadi dia kata, tak takut ke? Katalah hang mati, Allah Ta'ala tanya macam tu macam mana? Kata, hang ni ugut aku ke? Dia tanya. Hang ni ugut aku. Kau mengancam aku, dia kata. Kalau benar, Allah bertanya kepada aku soalan yang sedemikian, dengar aku nak jawab. Akan ku jawab kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya aku telah memilih hamba-Mu yang terbaik di kalangan sahabat-sahabat yang lain, kekasih Rasulullah yang terbaik di kalangan kekasih-kekasih yang lain, dan seorang pemimpin yang terbaik di kalangan pemimpin-pemimpin yang lain. Akan ku jawab perkataan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata dia nak bagi jawapan macam tu. Sebab bagi dia, yang itulah yang terbaik. Tak ada. Maka apa jawab Talha bin Ubaidillah? Kalau macam tu aku setuju. Pasal dia berani nak jawab depan Allah. Memang yang tu pilihan yang paling tepat. Kalau macam tu aku setuju lah. Aku setuju. Pasal hang berani. Okey, baik. Selepas persetujuan kata sepakat diterima, dia kata lagi panggil. Baru panggil Umar. Panggil Umar. Apa yang Sayyidina Umar buat? Tak mau ni sebulih-bulih punya tak mau. Sampai bertengkar. Bertengkar, bergaduh. Dan pada pergaduhan itu, dilihat Sayyidina Abu Bakar yang dalam keadaan sakit, berdiri cabut pedang daripada sarung. Ugut sampai ugut nak bunuh. Tak mau dia kata, hang terpaksa terima penangan daripada pedang aku. Kira marah sungguh lah ni. Khalifah ni memang susah marah dekat orang. Tapi oleh kerana Umar tolak sungguh-sungguh permintaan dia, dia cabut pedang tu. Kalau hang tak mau, hang kena lawan dengan aku. Maka ketika ni baru Sayyidina Umar Al-Khattab aku. Barulah panggil Zaid, penulis wahyu. Kan? Zaid pun menulislah surat wasiat mengatakan Sayyidina Umar sebagai Khalifatullah, sebagai Khalifah Allah yang akan mengganti selepas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Lepas tu habis, selesai peristiwa tu, dia sakit macam Rasulullah sakit 2 minggu. 2 minggu. Dalam tempoh dia sakit tu, dia selalu muntah darah. Dan hari terakhir kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia dah tak boleh bangun. Sayyidatina Aisyah pangku di atas pangkuan. Dia tanya kepada Aisyah,
Macam ni kah Rasulullah dulu? Rasulullah kata Sayyidatina Aisyah, ya panas. Panas seperti ini badannya. Panas. Macam orang demam. Kuat tu. Nah, panas. Beginikah kesakitannya? Ya begini. Jadi pasal apa dia tanya? Sebab dia rasa mungkin dia ni lagi dahsyat, lagi teruk sebab sakit sangat. Ha? Kata Aisyah begini. Sakit nak mati. Sakarat ni memang sakit. Kata Aisyah. Bahkan kekasih Allah pun sakit macam tu juga. Dia tanya Aisyah hari ni hari apa? Aisyah kata hari Isnin. Katanya Rasulullah wafat hari Isnin. Alangkah baiknya jikalau aku dijemput pada hari Isnin juga. Aisyah ni tak cakap dengan ayah dia dah. Tak cakap dengan ayah dia. Wahai Aisyah, ceritakan padaku apa yang Rasulullah minta ketika mana dia sakarat. Rasulullah minta sugi. Untuk bersugi. Kata sugikan aku dia kata. Sugikan aku. Dengan kalimah syahadah mengiringi pemergian aku. Lepas tu dia kata, tapi hati dia masih gundah. Sebab sesungguhnya kata Abu Bakar, kita ada sikit harta lagi. Apa dia? Aku ada seorang jariah. Jariah ni hamba perempuan. Yang jaga kebun. Dia ada satu kebun kurma. Tak besar mana pun. Di bumi Madinah. Ha? Dia beli kebun kurma itu daripada seorang Yahudi. Dengan harapan untuk menyara hidup anak dan isteri dia. Isteri terakhir dia, masa dia nak wafat, Allahumma salli ala sayyidina. Saya lupa. Minta maaf, ya Allah. Hamba tak ingat. Tak terlintas main. Yang saya ingat nama dia Jahsi. Zainab binti Jahsi. Bukan. Allahumma salli ala sayyidina. Asma binti Umais. Allahu Akbar. Terima kasih Allah hantar balik. Asma binti Umais. Asma binti Umais. Anak dia nama Asma juga. Isteri terakhir dia Asma binti Umais. Yang mana dia kata, kita tanya mak. Tak mana ada jariah dengan kebun kurma tu. Dalam tu ada seekor unta. Unta tu bukan aku tunggang. Unta tu aku dapat daripada harta ghanimah di dalam peperangan memerangi Musalamah bin Kazab. Kan harta ghanimah rampasan perang dapat. Jadi orang bagi kat dia seekor unta. Dengan seorang jariah perempuan. Dia letak di ladang kurma dia. Jariah tu kira buat kerja ladang lah. Unta tu tukang jurus pokok. Jurus tanaman dia kata. Kata Aisyah nak buat apa ni? Dia kata pergi tanya mak dulu dia kata. Ada tak benda tu? Ada lah di ladang. Baik dia kata. Bagi dua-dua benda ni. Apa dia? Jariah perempuan dengan unta ni. Bagi dekat Umar. Siapa nak kena bagi tu dia punya. Bukan aku punya. Yang ni harta ghanimah. Harta rampasan perang. Dia layak nak terima, dia layak terima. Sebab dia pergi berperang. Tapi dia kata aku tak mau. Yang ni adalah harta negara. Apabila aku selesai, pulangkan semula pada kerajaan yang akan memerintah selepas aku. Bagi balik. Unta tu bukanlah kata unta sihat elok pun unta tua. Ya, jadi tukang jurus pokok. Dia tak naik pun. Tawaduk sungguh Abu Bakar ni. Sebab itulah Rasulullah sayang sungguh kat dia. Lepas tu bila Aisyah pergi di ladang tu, tengoklah mak dia duduk ada di situ. Dia kata Asma binti Umais. Dia kata ayah panggil dia kata. Ayah suruh beritahu apa yang ada. Tak ada, ayah tak ada kata apa ni lah, dua ni lah. Yang ada ladang ni memang untuk perbelanjaan ahli keluarga. Jadi dua ni saja yang dia dapat. Hak yang ladang tu dia usaha sendiri. Jadi dia kata ayah suruh bagi dekat Sayyidina Umar. Tak apa. Isteri pun tak banyak cerita no. Kalau kita lah berkelahi habis lah. Dah lah tak ada tinggal apa no.
Tinggal 2 tu mau nak bagi pun habis. Tak apa. Ha? Bagi kepada Abu Bakar. Ha? Bagi kepada Umar. Dan Aisyah ni bila masuk mai kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, panggil Asma binti Umays tu. Panggil mak tu, dia kata nak. Seperti mana wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam di atas ribaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aku juga nak wafat di atas ribaan isteriku Asma binti Umays. Dia kata, wahai Asma, bila wafatnya aku nanti, dia kata, engkau di antara yang masuk kat tempat mandi bagi mandi aku. Dia tanya Aisyah, Rasulullah dulu dikafankan dengan apa? Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain putih dari Yaman. Dan dibalut dengan ridak baginda. Kata Abu Bakar, aku tak punya kain putih. Nak kafan pun tak ada kain. Ha? Tapi dia kata, kafankan dengan pakaian aku ni. Dia kata, yang baju yang ada di badan. Seorang pemimpin yang tak ada harta, ada 2 jenis tu bagi kat Umar. Yang tinggal adalah sepasang pakaian di badan. Dia kata, kafankan aku dengan pakaian ni. Tapi sucikan dia terlebih dahulu. Bimbang waktu nyawa aku direntak. Ada najis yang keluar. Sakit. Macam saya kata sakit. Ha? Kemudian dia kata, untuk 2 helai kain lagi. Aku telah pun dihadiahkan oleh Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah sebelum wafat. Sayyidatina Fatimah wafat dulu sebelum Sayyidina Abu Bakar. Dia kan lepas 6 bulan ayah dia wafat tu, dia ikut bersama merana. Ingat kepada ayah dia tu Jadi dia kata, Sayyidatina Fatimah hadiahkan kepada aku 2 helai kain. Dia kata, ambil 2 helai kain tu, campur dengan pakaian yang ada di badan ni, jadi 3. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah, ya ayah, aku ada lagi pakaian lagi elok. Dia kata, aku nak bagi pakaian lagi elok. Dia kata, yang elok itu untuk orang yang hidup. Dia kata, kerana yang hidup lebih memerlukan. Sementara aku pakaian itu akan mereput jadi tanah. Biarlah aku dengan pakaian ini, kerana dia akan menjadi saksi bahawasanya aku sentiasa menggunakannya di dalam solatku, di dalam tidurku, di dalam jagaku, di dalam tangis senduku, merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Mata ni cengkung, menangis ni hari-hari, sampai kata Asma binti Umays, tak pernah sehari pun dia bangkit tidur, bantai dia kering daripada air mata. Dia menangis. Rindukan sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, setiap pagi dia bangkit tidur, bantai dia selalu basah. Mata cengkung ke dalam. Dia minta izin kepada Sayyidatina Aisyah. Makamkan aku di tepi kekasih. Dimakamkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa diseru, salam diucap oleh seluruh umat yang menjadi tetamu Raudhah daripada hari pertama kematian sampai hari ini. Kita masuk aja dalam Raudhah, kita ucaplah salam. Tidak. Wafat di bilik yang sama, dikebumikan di tempat yang sama, semua dia duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala dia betul-betul dengan bahu. Betul-betul kepala dia dengan bahu Rasulullah. Dia kata kepada Abdullah anak dia,
gali lahat aku, jangan sama kepala dengan Rasulullah. Aku bukan satu darjat dengan dia. Tapi biarkan aku ke bawah sedikit daripada dia. Ya? Tapi biarlah aku menghadap ke arah dia. Memanglah kan Rasulullah menghadap arah kiblat. Kemudian dia duduk di belakang Rasulullah menghadap ke arah belakang Rasulullah. Sekaligus menghadap arah kiblat. Kerana sesungguhnya aku nak bangkit bersama dia. Aku nak mati dengan dia. Dan secara mencatatkan dia mati pada hari Isnin juga. Dimandikan di antara ketua yang memandikan beliau ialah Sayyidatina Asma binti Umayyah, diikuti oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian anak-anak lelakinya. Jadi hukum ni nak kata isteri boleh memandikan jenazah suami. Minta izin kepada orang yang nak memandikan jenazah tu. Tapi kalau dia lelaki yang nak memandikan jenazah suami kita tu, bukan mahram kita, kena keluar. Sebab apa? Sebab mungkin dia akan basuh bahagian kemaluan. Dibimbangi. Itu lelaki asing. Kita pun wanita asing. Yang ajnabi lah. Maka keadaan ini malulah kalau kita tengok benda ni dah. Jadi, kalau kita seandainya kita duduk pada tempat ni adalah tidak, tak boleh. Tapi, ajak anak-anak bagi pandai urus jenazah untuk sama-sama masuk dalam tempat mandi. Sama-sama masuk dalam tempat mandi. Itu kemuliaan lah. Kemuliaan. Okey. Lepas tu, dia dikebumikan pada malam tu. Malam tu juga dikebumikan sebab apa? Sebab dia tinggal wasiat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab menerima terus bai'ah perlantikan sebagai khalifah. Bila ambil perlantikan tu, Sayyidatina Aisyah dengan segera bawalah dua jenis. Apa dia? Seorang jariah dan seekor unta. Apa ni? Kata Sayyidina Umar. Apa ni? Ayah bagi, dia kata. Kata Sayyidina Umar, ini harta ghanimah yang diperolehi bahagian dia. Pasal apa dia bagi? Dia tak mau, dia kata, yang ni bukan harta dia. Yang ni adalah harta rakyat. Ini rakyat punya. Apa jawab Sayyidina Umar sambil menangis, dia kata, wahai Abu Bakar, engkau berlepas tangan dengan harta rakyat. Aku memikul tanggungjawab yang berat. Masalah yang lega lah yang dia dah mati. Hak yang tinggal dua ni dia bagi dekat aku, nak suruh aku tanggung pula. Walhal hak dia. Bukan hak rakyat. Hak dia. Bukan hak rakyat. Allahu Akbar. Tengoklah pemimpin yang nak balik kepada Allah. Takut nak bawa dia bimbang. Aku bimbang nanti aku tidak boleh duduk dengan Rasulullah kerana aku sibuk menjawab soalan munkar dan nakir yang tak henti-henti. Bertanya tentang harta dunia yang telah aku miliki hasil daripada rampasan kepada rakyatku. Dia takut. Dia tak boleh duduk berlama-lamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Takutnya kita dengarlah semana seorang pemimpin hebat yang begitu tawaduk, yang tak ada apa dimiliki, bagi balik. Milik dia tu bagi balik. Sebab bagi dia, tu bukan dia punya. Walhal itu dia punya. Dia kata Umar, dia lega. Dia bagi kat aku balik benda ni. Aku pula nak kena tanggung benda ni. Baik. Dalam sirah mengatakan, ni Sayyidatina Aisyah cerita lah. Bila mainnya jariah tu ke tangan Umar Al-Khattab bersama dengan unta, tak beberapa lama, tak sampai 6 bulan, mati kedua-dua benda tu. Jariah tu pun mati, unta tu pun mati. Dan jariah tu minta kepada Sayyidina Umar Al-Khattab agar dia dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. Nak dekat dengan tuannya yang soleh.
Nah, dia minta, dia kata, kebumikan aku di Baqi', bolehkah? Kan dia hamba, nah. Hamba ni ikut suka lah orang nak bertanam dekat mana pun. Tapi dia minta untuk dikebumikan di Al-Baqi' sebab nak dekat dengan tuannya, agar di sana nanti aku boleh terus menyambung khidmat aku pada tuan saya hebat ini. Allah, ya Allah. Unta tu pun sebab tak boleh bercakap, no? Cubalah kalau unta tu juga boleh berkata-kata. Apa yang akan dikatakan oleh unta tu? Allahu Akbar, Allah. Akbar. Sikit kita pergi selesai lah. Minggu depan telah ada rezeki minggu depan. Kita bersama Maulid Rasul. Okay, kita tengok sumbangan Abu Bakar As-Siddiq. Sajuk terakhir lah. Abu Bakar walaupun hanya memerintah selama 2 tahun. Yakni daripada 632 Masihi hingga 634 Masihi. Tetapi beliau banyak menyumbang terhadap perkembangan Islam. Beliau berjaya menumpaskan golongan ridah. Golongan ridah ni golongan murtad. Yang ada antaranya murtad, tidak mahu membayar zakat dan ada di antaranya mengaku sebagai Nabi. Beliau juga mula mengumpul ayat-ayat Al-Quran dan beliau juga berjaya meluaskan pengaruh Islam. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Surah Al-Lail ayat 17 hingga 21 yang bermaksud dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata kerana mencari keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kalau dia benar-benar mendapat kepuasan. Ayat ini ditujukan untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita tengoklah, Allah puji dia dalam ayat ni. Yang mana kata Allah, dia akan dijauhkan daripada neraka kerana dia memberikan harta. Harta itu milik dia. Dia bagi balik untuk apa? Untuk dia mensucikan. Dia takut dalam harta dia ada syubhah yang akan diwarisi oleh zuriat keturunan dia. Sebab tu dia bagi juga jariah dengan seekor unta tu. Bagi juga. Nah, walaupun yang tu hak, dia kerana masa yudan nabuhal asqa. Sebab dia takut benda tu syubhat, maka dia nak membersihkannya. Padahal tak ada budi siapa pun yang dia tak pernah termakan budi siapa-siapa pun yang orang harus membalasnya. Maka Tuhan akan meridai dia. Surah Al-Lail. Ayat ni ayat yang ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di atas sifat dermawannya, sifat tawaduknya, kehebatan yang dimiliki oleh sahabat tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wallahu a'lam. Selesai sudah permegian seorang kekasih Allah dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah kita bahawasanya makamnya hingga ke hari ini ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyulam kasih, menagih rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk selalu dia duduk selalu. Makan minum selalu, tidur bangkit selalu. Bersenang bersusah payah dengan Nabi selalu. Terus merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aku minta maaf atas kekurangan diri saya. Ini cara dah. Banyak ni. Kutipan hari ni dapat 1211. Alhamdulillah. Ni lebih daripada nasi lemak seorang sebungkus dah. Lebih daripada nasi lemak seorang sebungkus. Barakallah. Terima kasih ya Allah. InsyaAllah. Minggu depan minggu depan pakai cantik-cantik. Pakai cantik-cantik. Lagu ni tak cantik ke? Lagu ni masih juga dah. Okey. Mengembirakan Nabi SAW. Pakailah pakaian dengan warna kegemaran baginda.
Warna kegemaran baginda hijau dan putih. Itu warna kegemaran Nabi SAW. Hijau itu warna surga. Putih itu adalah sebaik-baik pakaian. Maka gandingkanlah. Apakan juga kalau tak ada hijau pakai putih semua pun tak apa nah, insya-Allah taala. Saya akan cuba fikirkan apa yang boleh kita isi dalam majlis tersebut dan insya-Allah kita akan terus berbincang dalam nanti nah. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datangnya daripada Allah taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmidh zalimin. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.